Baik, sambung lagi subjek akhlak. Masih bawah tajuk ikhlas. Yang seterusnya iaitu tanda dan kelebihan. Ada dua tajuk di sini. Tanda ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Keikhlasan seorang tidak boleh dilihat secara zahir. Zahir ialah luaran. Melainkan melalui tanda-tandanya yang banyak. Antara tanda-tandanya ialah yang pertama, orang yang ikhlas yang pertama, dia seorang yang merendah diri dan menyalahkan dirinya sendiri. Dia tak tuduh orang lain yang bersalah, tapi dia tetap merendahkan diri. Dia kata, tak, saya yang silap, saya yang kurang betul, saya yang tersalah, saya yang terlupa. Dia rendahkan diri dia. Saya tak ada yang hebat mana pun. Dia merendah diri. Dia lebih rela dia menyalahkan dirinya sendiri daripada menuding jari ke orang lain. Dia ikhlas buat kerja, sesuatu kerja tu. Yang kedua, tanda ikhlas kita boleh nilai ia tidak terpedaya dengan pujian manusia dan megah diri. Dia tak cepat rasa, wah, aku dah dapat ni, lepas ni aku dapat pujian. Dia tidak akan macam tu. Dia akan ingat semula pada Allah. Dan cara ingat pada Allah macam mana? Dengan berasa bersyukur. Dengan lafaz, Alhamdulillah, syukur aku dapat sesuatu yang baik untuk diri aku. Dia tak pernah megah, aku dah berjaya, aku yang dapat dulu, engkau ada. Dia tak ada macam tu. Yang ketiga, tanda ikhlas menyembunyikan amalan tanpa riak. Dia tak riak, memegah-megah. Dan sum'ahu, makna sum'ahu ialah menunjuk-nunjuk, engkau ada. Macam tadi saya kata, dia akan menyembunyikan benda yang dia dah dapat. Dia tak akan sebarkan. Biarlah orang lain tahu tanpa diberitahu oleh kita sendiri. Biar orang lain tahu daripada orang lain. Si Fulan ni dia telah dapat pangkat 1. Dia tak ada cakap, tapi saya dah tahu dulu dah. Saya dah tahu dapat cikgu dah. Tapi orang yang dapat pangkat 1 ni dia tak hebohkan. Dia diam je. Dia berada di kalangan yang kawan yang lemah kan. Dia cakap, tak apalah, kita bersyukurlah kalau kita tak berjaya, kita cuba lagi. Padahal keputusannya dia pelajar paling cemerlang. Awak rasa awak terkejut tak kalau awak duduk bersama dengan orang yang cemerlang, tapi dia sentiasa relax je kan. Tiba-tiba kita dapat tahu daripada makluman daripada guru besar ke, daripada guru-guru yang telah mengajar, dia memberi makluman bahawa orang yang duduk di sebelah kita itu adalah pelajar yang berjaya. Kita rasa syukur sangat berjumpa dengan orang macam ni kan. Dia diamkan diri dia, tapi orang lain yang menceritakan kebaikan dia. Dia tak menunjuk-nunjuk. Yang keempat, tanda ikhlas yang ada pada diri, dia takut kepada kemasyhuran. Dia sentiasa berhati-hati, berjaga-jaga. Bila dapat sesuatu yang mengembirakan, dia tak menunjuk. Dia ala kadar, sederhana. Biarlah orang lain kata, dia tu dah bahagia, dia tu dah kaya, dia tu dah senang. Tapi kita tengok keadaan diri dia sentiasa biasa-biasa je, sederhana. Dia tak ada dah menunjuk-nunjuk. Kan? Dia merendah diri macam yang pertama tadi, merendah diri. Dia tak gah sangat. Okey. Yang terakhir, tanda-tanda ikhlas ialah kesabaran di atas kesulitan hidup. Dia sentiasa bersabar. Segala rintangan yang dilalui, segala cabaran, segala tomahan daripada orang sekeliling, dia sentiasa hidupkan erti kesabaran hidup dalam kesulitan hidup dia. Orang macam ni memang kita susah nak cari lagi zaman sekarang ni. Ikhlas. Ikhlas tanda tidak mengharapkan sesuatu pujian daripada orang lain, tapi dia sentiasa merendah diri. Okey, bila kita dah tahu tanda-tanda ikhlas ni, kita nak tahulah kan, apa kelebihan kita adakan perasaan ikhlas dalam diri kita.
Apa kelebihan dia? Kita tengok tajuk yang seterusnya yang kat bawah tu. Kelebihan ikhlas. Suatu amalan yang dilakukan dengan ikhlas akan membawa kepada kebaikan. Betul tak? Bila kita lakukan sesuatu amalan dengan sepenuh hati kita, kita akan membawa kepada kebaikan. Antara kelebihan ikhlas ialah, apa kelebihan keistimewaannya? Sebagai jalan keluar dari kesulitan dunia. Bila kita tak bermegah-megah, kita ala kadar sederhana, jadi kita harungi hidup kita dengan tenang. Tak ada orang berebut cari kita kan. Yang kedua, membebaskan diri daripada godaan syaitan. Bila kita berwaspada, kita dapat satu kebaikan. Kita tak bermegah-megah, kita sentiasa menjaga godaan syaitan tu. Kita tak akan lupa orang yang pernah tolong kita dulu menjadi berjaya sekarang kan. Macam mana caranya? Dengan cara merendah diri tadi tu. Okey, yang ketiga, akan dikabulkan keinginannya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bila kita ada keikhlasan, segala yang kita doakan, moga-moga Allah kabulkan. Sebab kita hadapi dengan kesabaran. Tengok tanda ikhlas yang kelima, kesabaran yang amat tinggi. Bila orang puji, kita sabar, kita tenang, kita tak adalah rasa nak terkinja-kinja sangat. Bermegah, lama-lama sombong kan. Jadi kita kena jaga. Walaupun kita dah berjaya sampai mana pun, kita ingat orang yang bawah-bawah kita, yang menolong kita, yang beri semangat kita. Lagi-lagi masa belajar awak semua kan, kita ingat balik orang yang pertama, iaitu ibu bapa awak, yang mendorong awak sampai berjaya. Daripada mula awak tak kenal, sampai awak dapat apa yang awak impikan waktu bekerja. Awak kena jaga mereka dengan baik. Beri balasan yang baik kan, dengan menjaga ikhlas. Keikhlasan diri. Okey, seterusnya nombor 4. Kelebihan ikhlas ialah memiliki sifat kaya diri. Memiliki sifat kaya diri maknanya dia penuh dengan rasa kesyukuran pada Allah. Dia jaga adab. Bila dapat sesuatu kepujian, dia sentiasa dalam label sabar, tidak riak, tidak sombong. Sebab dia dah kaya dengan keikhlasan tu. Kita akan lihat beza antara orang yang tak ikhlas dengan orang yang ikhlas menerima sesuatu. Awak akan nampak perubahan. Adakah dia ikhlas dan dia akan terus adakan kesombongan diri. Aku boleh, kau tak boleh. Nanti orang lain boleh banggakan aku. Tu ada sejenis segelintir manusia. Kita jauhkan daripada diri kita kan. Okey, yang kelima, berhak mendapat syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di akhirat. Dapat syafaat. Rasulullah dah jaminkan kita salah seorangnya yang menjaga hati kita daripada riak. Kita sabar yang kuat. Kita tengok cerita-cerita kisah Nabi, zaman Nabi dulu. Nabi lagi hebat tentangannya, tapi Nabi hadapinya dengan ikhlas, dengan tenang. Maka Rasulullah dah berjanji, siapa yang mendapat jaga keikhlasan diri, dia berhak mendapat syafaat di akhirat. Dan yang terakhir, yang keenam, terselamat dari siksaan neraka dan tergolong penghuni syurga. Bila kita jaga perasaan ikhlas dalam diri kita, segala godaan syaitan semuanya kita cuba hadapi dengan kesabaran. Kita tak akan terhasut dengan godaan syaitan tu. Kita hadapi dengan kesabaran. Maka kelebihannya ialah kita terselamat daripada siksaan neraka. Sebab kita tak ada perasaan riak. Kita tak timbulkan perasaan riak. Kita tak timbulkan perasaan sombong kerana dipuji. Tu hebatnya kuasa bila kita ikhlas hanya kerana Allah. Okey, sampai situ dahulu. Ila liqa. Assalamualaikum.